Gabungan Rakyat Sabah GRS sebulat suara menamakan Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jino sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Beliau dijadualkan akan mengangkat sumpah 10.30 pagi esok di Istana Negeri Kota Kinabalu. Perkara itu diumumkan Datuk Haji Ji yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah dalam satu sidang media di Kota Kinabalu selepas mengadakan perjumpaan tertutup bersama para pemimpin PN, Barisan Nasional BN dan Parti Bersatu Sabah PBS. Dengan satu amanah dan tanggungjawab yang kita akan pikulkan untuk Sabah dan rakyatnya. Kami telah bersetuju sebulat suara bahawa mereka telah menamakan saya sebagai Ketua Menteri Sabah. Mengenai calon timbalan Ketua Menteri dan Barisan Kabinet Negeri, Datuk Haji Ji berkata perkara itu akan diputuskan selepas istiadat angkat sumpah jawatan Ketua Menteri. Sementara itu, Pengerusi BN Sabah, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin dalam sidang media sama berkata persetujuan dicapai atas dasar kesedaran dan keyakinan bahawa kerajaan baharu yang ditubuhkan berupaya mengembalikan semangat rakyat. Datuk Seri Bung turut mengajak rakyat memberi fokus kepada usaha bersama kerajaan negeri baharu untuk membangunkan Sabah. Sebelum itu, Datuk Seri Haji Ji selaku Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah tiba di Istana Negeri Kota Kinabalu bagi menerima surat jemputan Majlis Istiadat Angkat Sumpah Jawatan Ketua Menteri Sabah baharu yang di-Pertua Negeri Tun Juha Mahiruddin menyerahkan surat jemputan Majlis Istiadat Angkat Sumpah tersebut dalam majlis ringkas di Dewan Kunjungan Istana Negeri Kota Kinabalu pada pukul 4 petang tadi. Ketua Menteri Negeri Sabah. Dan insyaAllah besok akan mengangkat sumpah di hadapan Tuan Yang Terutama. Dan saya berharap bahawa perjalanan mandat rakyat sudah diberi. InsyaAllah saya dan rakan-rakan yang lain akan menunaikan tanggungjawab sebaik mungkin untuk rakyat dan negeri Sabah. Istiadat angkat sumpah jawatan Ketua Menteri Sabah dijadual pukul 10.30 pagi esok di Istana Negeri Kota Kinabalu. Majlis angkat sumpah turut melibatkan pelantikan jawatan bagi timbalan-timbalan Ketua Menteri. Sementara itu, keputusan melantik Datuk Seri Haji Jino sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16 dilihat sebagai pilihan tepat. Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili yakin dengan sokongan anggota GRS, Datuk Haji Ji dapat melaksana tugas dan berkhidmat kepada rakyat dengan baik berdasarkan pengalaman luas beliau di peringkat kepimpinan negeri. Datuk Dr. Maximus yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak juga percaya Datuk Haji Ji mampu melaksanakan mandat rakyat untuk memimpin Sabah serta pentadbiran negeri sebagai Ketua Menteri kepada semua rakyat Sabah. Sementara itu, rakyat yang ditemui menyambut baik keputusan tersebut. Hari ini sudah terjawab dan sebagai rakyat biasa memang kita mahu kestabilan politik di negeri Sabah ini dan juga Ketua Menteri yang berwibawa serta kerajaan negeri yang seiring ataupun bekerja sama dengan peringkat pusat yang sangat kita nantikan dan seluruh rakyat Sabah. Bagi kami rakyat di Sabah ini debaran sudah pun terjawab hari ini di mana Datuk Seri Haji Ji sebagai Ketua Menteri yang telah diberi mandat oleh semua komponen dalam Perikatan Nasional telah memberi sokongan penuh kepada beliau, dan saya percaya dengan harapan ini rakyat Sabah dapat diberi keharmonian dan kestabilan politik.
Pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sabah Sabtu lepas, GRS yang terdiri daripada Perikatan Nasional PN, Barisan Nasional BN dan Parti Bersatu Sabah PBS memperoleh 38 kerusi berbanding Warisan Plus 32 kerusi dan Bebas 3 kerusi. Sukacita dimaklumkan bahawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah menjalani rawatan keracunan makanan dan intervensi. Dalam masa sama, Baginda dinasihatkan menjalani rawatan susulan di Institut Jantung Negara IJN. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan Istana Negara hari ini, mendapati rawatan keracunan makanan bermula apabila Al-Sultan Abdullah dimasukkan ke IJN pada malam Isnin 21 September lalu, diikuti rawatan intervensi dilakukan susulan penimejaan MRI pada 22 September yang telah menunjukkan kecederaan dialami Al-Sultan Abdullah ketika bersukan. Seperti yang sedia maklum, Seri Paduka Baginda sangat aktif berkecimpung dalam beberapa jenis sukan, antaranya polo, berkuda, bola sepak, squash, hoki dan golf. Rawatan intervensi pada sendi-sendi lutut dan buku lali Al-Sultan Abdullah telah berlangsung dengan jayanya pada 24 September lalu dan Baginda kini berada dalam keadaan stabil serta tidak membimbangkan. Ekoran daripada rawatan intervensi ini, Seri Paduka Baginda telah dinasihatkan untuk menjalani rawatan susulan dengan pengawasan rapi pasukan pakar perubatan IJN. Al-Sultan Abdullah dijadualkan berangkat pulang bersemayam di Istana Negara dalam masa terdekat setelah selesai menjalani rawatan susulan ini. Al-Sultan Abdullah amat tersentuh hati dengan keprihatinan rakyat terhadap keafiatan Seri Paduka Baginda dan menzahirkan penghargaan serta terima kasih kepada seluruh rakyat yang telah mendoakan kesejahteraan Seri Paduka Baginda. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bersedia menggerakkan lebih ramai anggota bagi membantu penyelarasan proses saringan COVID-19 bagi individu yang tiba dari Sabah di KLIA dan KLIA 2. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata seramai 50 anggota APM kini bertugas di KLIA dan KLIA 2. Kita ada 4,000 yang kita boleh mobilize. Di KLIA hari ini kita dah mobilize 50. Itu yang dikehendaki. Kalau nak hantar lebih, kita boleh hantar lebih. Itu tahap kesiapsiagaan APM itu sendiri dari segi sumber manusia. Datuk Seri Muhammad Rizwan memaklumkannya selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP Bilangan 1 Palang 2020 di Putrajaya. Beliau mengulas aduan kesesakan di terminal lapangan terbang berkenaan ketika proses saringan COVID-19 ke atas individu yang tiba dari Sabah. Mengulas lanjut ujian saringan COVID-19 tidak boleh dilakukan secara terburu-buru kerana ia mungkin memberi kesan kepada keputusan saringan terbabit. Justru beliau berharap penumpang yang disaring memahami prosedur yang sudah ditetapkan. Kementerian Kesihatan KKM mengesan satu lagi kluster baru iaitu kluster Jalan Apas di Selangor. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan media memaklumkan kes itu melibatkan pasangan suami isteri warga Malaysia mempunyai sejarah perjalanan ke Tawau dan Semporna Sabah daripada 13 hingga 16 September. Kedua-dua kes indeks mula bergejala demam, batuk dan selsema pada 18 September dan mendapatkan rawatan di pusat perubatan pada keesokan harinya. Mereka dirujuk ke Hospital Ampuan Rahimah Klang pada 24 September dan dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh selepas didapati positif COVID-19 pada 26 September. Hasil saringan terhadap 66 kontak rapat, 8 dikesan positif termasuk 6 kes baharu dikesan semalam. 56 individu adalah negatif dan 2 masih menunggu keputusan saringan. Hari ini, lagi 115 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan. 3 daripadanya adalah kes import. Daripada 112 kes penularan tempatan, 98 kes direkodkan di Sabah. Statistik terbaru itu menjadikan kes kumulatif sebanyak 11,034 manakala kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,011 kes. Tan Sri Dr. Nur Hisham menjelaskan daripada 98 kes di Sabah,
Sabah, 46 kes daripada kluster bangau-bangau kesemuanya melibatkan warga negara. 39 kes daripada kluster benteng LD, 8 saringan bergejala, 2 kes daripada kluster pulau, 1 kes daripada kluster buang sayang, 1 kes saringan petugas kesihatan dan 1 kes daripada saringan kontak kepada kes positif COVID-19 ke 11,022. 10 kes lagi direkodkan di Selangor iaitu 6 kes daripada kluster Jalan Apas dan 4 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi Sabah. Kedah, Terengganu, wilayah Persekutuan Labuan turut merekodkan 1 kes positif berkaitan individu baru pulang dari Sabah. Hari ini tiada pertambahan kes kematian dan jumlahnya kekal 134. Baik, berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan Bersasar PKPDB pentadbiran di 4 kawasan di Sabah bermula tengah malam ini hingga 12 Oktober. Melalui kenyataan rasmi, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan kawasan terlibat ialah Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Semporna yang melibatkan lebih 900,000 penduduk. Pelaksanaan PKPDB ini bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 di daerah berkenaan serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksana sepanjang tempoh 14 hari. Melalui perintah ini, semua penduduk tidak dibenar keluar dari kawasan PKPDB sepanjang tempoh perintah berkuat kuasa. Bukan penduduk dan pelawat juga tidak dibenar masuk ke 4 daerah terlibat, termasuk semua laluan keluar masuk kawasan PKPDB ditutup. Datuk Seri Ismail Sabri dalam kenyataan media berkata semua aktiviti perniagaan dihentikan kecuali premis barangan keperluan dan perkhidmatan di kawasan berkenaan. Kementerian Kesihatan mengesahkan terdapat 1,195 kes positif jangkitan COVID-19 di 4 daerah itu dalam tempoh 1 September hingga semalam. Daripada jumlah itu, Lahad Datu merekodkan 241 kes, Tawau 634 kes, Kunak 65 kes, manakala Semporna 255 kes. Program Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana Kementerian Pengajian Tinggi Career Advancement Program KPT-CAP diperkenal sebagai usaha meningkatkan kebolehpasaran dan menangani isu pengangguran di kalangan graduan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata dengan peruntukan berjumlah 100 juta ringgit, 20,000 graduan disasar menerima manfaat menerusi penawaran pekerjaan dalam pelbagai sektor. Berucap pada Majlis Pelancaran Penjana KPT-CAP, jelas Perdana Menteri, 140 program telah dirangka melibatkan kerjasama 100 buah syarikat daripada sektor perbankan, perkilangan serta teknologi maklumat dan telekomunikasi. Antara yang terlibat, Top Glove Corporation Berhad, Western Digital Malaysia, Huawei Technologies Malaysia Sendirian Berhad dan Hong Leong MSIG Takaful. Tidak seperti program peningkatan kemahiran yang biasa dilaksanakan. Program penjana KPT-CAP ini yang julung-julung kali diperkenalkan adalah unik. Uniknya ialah kerana para graduan dipastikan akan memperolehi pekerjaan setelah mereka menamatkan dengan jayanya kursus-kursus yang ditetapkan. Kursus-kursus ini sebenarnya direka bentuk mengikut kehendak dan keperluan yang telah ditetapkan oleh syarikat-syarikat yang bakal mengambil graduan tersebut sebagai pekerja ataupun pegawai mereka.
Graduan boleh memohon program penjana KPT-CAP melalui portal Graduates Reference Hub for Employment and Training atau GRADE yang dibangunkan Kementerian Pengajian Tinggi. Pelaksanaan dan pemantauan program akan bermula pada 16 Oktober hingga 31 Disember ini di 20 buah universiti awam, politeknik dan kolej komuniti terpilih. Manakala penempatan pekerjaan bagi peserta akan bermula 1 Januari tahun hadapan. Tempoh baki 2 hari perlu digunakan untuk melengkapkan segera bancian kendiri secara dalam talian atau e-census yang tamat pada Rabu ini. Menurut Timbalan Ketua Perangkawan, Program Sosial dan Pembangunan Teknikal merangkap Timbalan Pesuruhjaya Banci 2020, Nazaria Baharudin, setakat ini hanya 73.8% daripada mereka yang mendaftar telah melaksanakannya. Kita dah ada 759,690 yang berdaftar untuk melaksanakan e-census. Tapi yang selesainya cuma lebih kurang 560,722 sahaja ataupun 73.8%. Kita dapatilah daripada maklum balas yang diberikan melalui helpdesk Jabatan Perangkaan, mereka menyangkakan bila mereka pre-register tu macam dah selesai. Sepatutnya bila pre-register tu dah dapat nombor ID, kena masuklah dalam e-census untuk melengkapkan. Itu yang ada yang terlupa lah step yang macam tu. Jadi saya menyerulah pada yang masih belum melengkapkan tu, masih ada masa, walaupun 2 hari masih ada masa untuk melengkapkan e-census lah. Beliau ditemu bual di FB Live Nasional FM. Fasa kedua Banci 2020 akan dijalankan secara bersemuka oleh pembanci dari 7 hingga 24 Oktober depan. Jabatan Perangkawan menyasarkan 30% atau kira-kira 9 juta daripada keseluruhan 32.7 juta penduduk melaksanakan e-census yang dilaksanakan sejak 7 Julai lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan keadaan cuaca semasa kelihatan hujan renyai dan juga berawan iaitu di kawasan utara Semenanjung melibatkan negeri Kedah dan juga negeri Pahang iaitu daerah Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Sementara itu di negeri Sabah dan juga Sarawak pula kelihatan ribut petir buat masa ini lebih tertumpu di kawasan perkapalan Sulu. Buat masa ini ia adalah berbahaya ke atas semua aktiviti perkapalan dan juga termasuk di kawasan tengah negeri Sarawak melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betung, Sarike, Sibu dan juga Mungkah buat masa ini. Met Malaysia menjangkakan ia akan berterusan sehingga ke tengah malam hari ini. Ramalan cuaca bagi keesokan hari pula Met Malaysia menjangkakan satu garis badai boleh terbentuk di kawasan pesisir pantai barat Semenanjung Malaysia, kemudian menjangkau ke tengah hari ia akan memasuki ke utara dan juga selatan dan seterusnya ribut petir sudah pun terbentuk memasuki di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia. Sementara itu di Sabah dan juga Sarawak keadaan cuaca hujan dijangka kurang. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.
Sistem maklum balas di peringkat bawah hingga ke pengurusan perlu ditambah baik bagi memastikan pelaksanaan dasar dan pelan tindakan yang lebih berkesan dalam mencapai agenda pembangunan Lestari 2030. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia juga bagi menangani masalah yang wujud apabila melaksanakan sesuatu pelan. Dalam ucap pertama perasmian Forum Bandar Malaysia MUF 2020 di Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia AIAC, beliau berpandangan penekanan perlu diberikan dalam menangani cabaran dan aspirasi untuk mencapai agenda pembangunan Lestari 2030. Now, with just 10 years to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development, we should not only address the challenges and aspirations mentioned, but we need to report and show our action plan, progress, and efforts towards achievements of the SDGs in view of the vision for Malaysia to be a sustainable urban nation. And all these undoubtedly require concerted efforts by ministries, by agencies at the national, state, and local levels to work together to align our policies and strategies to ensure that our future growth will take place in a more responsible, more integrated, and sustainable manner. We must strengthen our bottom-up feedback system to ensure integration and cooperations on policy matters and better coordinations of action plans to reduce the mismatch between the real needs and plan. Persidangan MUF 2020 pada kali ini membawa tema Negara Bandar Lestari 2030, tindakan dan wadah transformatif untuk merealisasikan agenda Lestari akan berlangsung selama 3 hari bermula hari ini di bangunan Sulaiman, Kuala Lumpur. Persidangan kali ini juga dianjurkan secara hybrid, menampilkan 164 pakar merangkumi pelbagai bidang, dihadiri lebih 10,000 peserta secara dalam talian. Perdana Menteri turut memaklumkan jumlah penduduk di bandar menjelang 2030 dijangka meningkat kepada 26 juta orang. Ini bermakna kerajaan bakal berdepan cabaran untuk menyediakan keperluan mencukupi kepada penduduk di bandar pada masa hadapan. Sebagai langkah persediaan, kerajaan perlu menyediakan perkhidmatan kesihatan dan persekitaran fizikal yang lebih selesa. Now, with such a large population in the cities, we will be even more challenged to provide for the needs of the urban societies, manage the waste generated, overcome the income or the increasing traffic problems and air pollution, provide affordable homes, ensure sufficient access to water, uninterrupted power supply, provide quality access to public transportation and telecommunication, as well as overcoming severe flooding in the cities. We are also challenged by the change in demographic profile, where Malaysia will become an aging society by 2045, and where 14% of our population will be 65 years and above, like me. This will bring about new challenges in health services needs and physical environment. Hence, our cities and urban environment must be age and gender friendly as we prepare ourselves for this change in the social profile. Pada masa yang sama, Tan Sri Muhyiddin juga meminta pihak swasta turut memainkan peranan memperkukuh usaha memacu pertumbuhan ekonomi setempat sekaligus menjana peluang pekerjaan. Kemajuan projek laluan rel Pantai Timur ECRL sepanjang 640 km dari Kota Baru ke Pelabuhan Kelang sudah mencapai 18.1%. Pengerusi Malaysia Rail Links Sdn Bhd MRL Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata kemajuan yang dicatatkan itu lebih cepat berbanding jadual pelaksanaan sebenar. Laporan wartawan Murni Ali. Tempias pandemik COVID-19 menjejaskan banyak sektor. Sektor pembinaan tidak terkecuali. Selepas terhenti pada Mac lalu berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kerja-kerja pembinaan rel ECRL akhirnya disambung semula pada bulan Mei.
kemajuan pelaksanaan projek di tapak pembinaan terowong di Bukit Bauk Dungun yang menjadi lokasi bermulanya Seksyen B ditinjau Tan Sri Muhammad Zuki. Beliau berpuas hati kerana projek berjalan mengikut jadual dan kontraktor melaksanakan tanggungjawab dengan pantas. Saya boleh memantau dan saya akan mengambil tindakan untuk menyelaraskan baliklah isu-isu berbangkit antara agensi untuk memastikan pertama projek ini berjalan seperti yang kita rancang, kerana kita sedar pelaburan untuk kos pembinaan projek ini amatlah besar dan yang paling penting ianya memberi manfaat kepada terutama penduduk di Pantai Timur. Mengikut jadual yang dirancang, aktiviti utama seperti kerja tanah, terowong dan jambatan di Seksyen B dari Dungun ke Mentakap kini giat dijalankan. Manakala kerja-kerja termasuk memuktamadkan penjajaran, lokasi stesen penumpang dan kargo di Seksyen A dari Kota Baru ke Dungun juga sudah mengambil tempat selepas skim kereta api dari jajaran sejauh 210.4 km itu diluluskan Mei lalu. Secara puratanya kita anggarkan kita dapat mencapai progres yang lebih bagus berbanding dengan apa yang kita capai sekarang, dan kita jangkakan kita akan ahead of schedule dalam masa 5 bulan 6 bulan akan datang lah. Ahead of schedule untuk Seksyen A, B? Untuk keseluruhan projek. Projek yang terbahagi kepada 3 bahagian termasuk Seksyen C dari Mentakap ke Pelabuhan Klang akan menghubungkan Negeri Sembilan, Selangor dan Putrajaya. Bagaimanapun susulan hasrat kerajaan untuk meneliti semula jajaran bagi Seksyen C dan perundingan semula dengan kerajaan China serta kontraktor utama MRL masih menunggu keputusan kerajaan yang akan diumumkan nanti. Kita sentiasa bersedia. Mana yang terbaik yang dipikirkan oleh kerajaan, diputuskan kerajaan, kita akan laksanakan. Construction ni is flexible actually. Kalau kata government decide in 1 month time, and then we have to mentioning that the project is still to complete within the same time, so we have to reschedule everything. So it depends on the magnitude on what are the recovery yang kita nak buat. Pelaksanaan kerja-kerja reka bentuk dan perolehan di Seksyen A yang lebih cepat menjadi antara penyumbang kemajuan lebih awal projek ECRL, dan menjelang 2027, ECRL bakal memberi perubahan signifikan kepada industri pengangkutan darat negara. Murni Ali untuk berita RTM. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membatalkan saman Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap M-Bank Islamic, AMMB Holdings Berhad dan bekas pegawainya Joanna Yu berkaitan akaun SRC International Sendirian Berhad. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Khadijah Idris selepas membenarkan permohonan Joanna dan 2 pihak tersebut. Dalam penghakimannya, Datuk Khadijah memutuskan tindakan Datuk Seri Najib terhadap ketiga-tiga pihak itu menyalahi proses mahkamah dan dibuat bertujuan mendapat jaminan bagi perkara jenayahnya dalam prosiding kes SRC. Atas alasan itu, mahkamah mendapati bahawa saman tersebut tidak mempunyai kaitan dengan kes SRC. Pendapat plaintif bahawa dia hanya mengetahui manipulasi akaunnya oleh Joanna semasa perbicaraan tidak dapat diterima. Plaintif juga diarahkan membayar kos sebanyak RM30,000 kepada M-Bank Islamic dan AMB Holdings dan RM25,000 kepada Joanna. Datuk Seri Najib diwakili Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah, manakala Peguam Yung Sin Min mewakili M-Bank, sementara Datuk Goldial Singh Nijar mewakili Joanna. Dalam penyataan tuntutan samannya pada Disember tahun lepas, Datuk Seri Najib mendakwa M-Bank dan Joanna melakukan kecuaian ketika mengendalikan 4 akaun banknya dengan mendedahkannya kepada ahli perniagaan kontroversi Cholo. Sementara itu, prosiding perbicaraan kes melibatkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini ditangguhkan. Mahkamah membenarkan permohonan Peguam Hamidi Muhammad Noor yang mewakili Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid untuk menangguhkan perbicaraan susulan ahli Parlimen Bagan Datuk itu terpaksa menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO. Hamidi terus memaklumkan bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid akan menjalani satu lagi saringan COVID-19 petang
tadi. Semalam, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjalani ujian rapid test kit antibody D13 di kediamannya dan keputusan ujian saringan itu adalah negatif. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan kes itu akan disambung pada 12 Oktober di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira. Kerja reka bentuk dan perolehan di Seksyen A yang lebih cepat menjadi antara penyumbang kemajuan lebih awal projek ECRL dan menjelang 2027, ECRL bakal memberi perubahan signifikan kepada industri pengangkutan darat negara. Murni Ali untuk berita RTM. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membatalkan saman Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap M-Bank Islamic AMMB Holdings Berhad dan bekas pegawainya Joanna Yu berkaitan akaun SRC International Sendirian Berhad. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Khadijah Idris selepas membenarkan permohonan Joanna dan dua pihak tersebut. Dalam penghakimannya, Datuk Khadijah memutuskan tindakan Datuk Seri Najib terhadap ketiga-tiga pihak itu menyalahi proses mahkamah dan dibuat bertujuan mendapat jaminan bagi perkara jenayahnya dalam prosiding kes SRC. Atas alasan itu, mahkamah mendapati bahawa saman tersebut tidak mempunyai kaitan dengan kes SRC. Pendapat plaintiff bahawa dia hanya mengetahui manipulasi akaunnya oleh Joanna semasa perbicaraan tidak dapat diterima. Plaintiff juga diarahkan membayar kos sebanyak RM30,000 kepada M-Bank Islamic dan AAMB Holdings dan RM25,000 kepada Joanna. Datuk Seri Najib diwakili Peguam Tan Sri Syafiee Abdullah, manakala Peguam Yung Sin Min mewakili M-Bank, sementara Datuk Goldial Singh Nijar mewakili Joanna. Dalam penyataan tuntutan samannya pada Disember tahun lepas, Datuk Seri Najib mendakwa M-Bank dan Joanna melakukan kecuaian ketika mengendalikan 4 akaun banknya dengan mendedahkannya kepada ahli perniagaan kontroversi Cholo. Sementara itu, prosiding perbicaraan kes melibatkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini ditangguhkan. Mahkamah membenarkan permohonan Peguam Hamidi Muhammad Noor yang mewakili Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid untuk menangguhkan perbicaraan susulan ahli Parlimen Bagan Datuk itu terpaksa menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO. Hamidi terus memaklumkan bahawa Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid akan menjalani satu lagi saringan COVID-19 petang tadi. Semalam, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjalani ujian rapid test kit antibody D13 di kediamannya dan keputusan ujian saringan itu adalah negatif. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berdepan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya membabitkan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Perbicaraan kes itu akan disambung pada 12 Oktober di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequeira. Merekodkan 2.5 juta penonton di media sosial, program Salam Baitullah 2020 terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM dengan kerjasama Olive House yang bersiaran bermula 18 Julai hingga 1 Ogos lalu menjadi bukti betapa program ini sentiasa mendapat rating tinggi dan menjadi pilihan utama sepanjang musim haji. Sepanjang 16 episod berlangsung, program ini bukan sahaja diterima baik di Malaysia, malah juga penonton dari luar negara termasuk Singapura, Indonesia, Brunei Selatan, Thailand dan juga Australia. Tahun ini kelainan yang akan kita bawa pada Salam Baitullah pada tahun inilah para jemaah. 2011, 2012 kita ada 7 segmen. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Datuk Saidatul Akhmar Hassan, hasil kerjasama dengan Olive House, program Salam Baitullah melalui 7 pengisian istimewa berjaya disusun atur dengan menerapkan elemen baharu teknologi dan grafik terkini. Saya rasa ini adalah satu kejayaan besar RTM yang telah menghasilkan satu program yang amat baik yang telah pun direka bentuk khusus bagi memenuhi keperluan, di mana pada tahun ini pendekatan utama kita adalah untuk mendekati golongan muda.
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Olive House, Muhammad Aidil Azwal Zainuddin, amat teruja dengan pencapaian program Salam Baitullah musim ini, bukan sahaja dari segi penonton tetapi juga penyampaian maklumat terkini. Cara persembahan yang dilakukan oleh RTM juga patut diberi pujian kerana persembahan tersebut sangat bertepatan dan bersesuaian dengan generasi muda ataupun mereka-mereka yang ingin untuk menjadikan penyampaian ilmu agama dan juga pengetahuan berhubung tentang soal haji dan umrah dalam bentuk santai dan mudah untuk difahami. Beliau memberi jaminan Olive House akan meneruskan kerjasama dengan RTM pada masa akan datang untuk berkongsi dan mendekatkan lagi masyarakat dengan ilmu serta pengetahuan ibadah haji. Selain itu, Salam Baitullah juga telah menerima lebih 10,000 penyertaan kuis harian melalui siaran televisyen, media sosial dan kuis terkumpul. Majlis turut meraihkan pemenang tempat pertama, Salsabila Muhammad Nur, yang membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000. Bila pihak RTM sendiri telefon saya menyatakan saya menang dalam pertandingan Salam Baitullah ni, memang hati saya pada masa tu sedih dan menangis sebab saya baru kematian suami. Kami mengajukan umrah pada tahun lepas dan suami saya sakit di Madinah dan suami saya meninggal di Madinah pada masa itu pada bulan 6 tahun lepas. Bila saya terima berita ni, membuatkan hati saya berterima kasih kepada Allah. Dalam pada itu, tempat kedua dimenangi Abdul Hafiz Abdul Wahab membawa pulang RM5,000 juga tajaan Olive House, dan secara keseluruhan seramai 128 pemenang telah berjaya membawa pulang hadiah barangan Olive House bernilai RM200 sepanjang Salam Baitullah bersiaran bagi musim 2020 ini. Dalam pada itu, Yayasan Jantung Malaysia YJM akan bekerjasama dengan Olive House menganjurkan pelbagai program kesedaran sempena sambutan Hari Jantung Sedunia. Ini merupakan tahun kedua syarikat itu bekerjasama dengan YJM. Aktiviti tersebut adalah run and ride, iaitu berlari dengan berkayuh basikal bersama dengan orang ramai mengikut SOP yang telah ditetapkan musim PKP ini, dan juga kita melaksanakan program-program di radio tempatan daripada pakar-pakar, doktor-doktor dan mereka yang berkeahlian tentang bagaimana untuk mengenal jantung dan menjaga kesihatan jantung. Olive House juga akan membuat jualan amal bagi produk Olive 30 Plus dan Olive Power Up. Sebahagian hasil jualan akan disalurkan ke YJM. Aidil mengulas perkara itu selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Majlis pelancaran Hari Jantung Sedunia 2020 turut dilancarkan pada program sama. Panci aspirasi negara, sosioekonomi, panci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita, panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Syarikat Telekomunikasi menyokong penuh usaha kerajaan dalam Pelan Tindakan Jalinan Digital Negara Jendela. Langkah itu dapat dilihat apabila penyedia perkhidmatan telekomunikasi Celcom Axiata Berhad mula menggunakan kepakaran dan kemahiran sedia ada untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan dan industri bagi membangunkan jendela secara menyeluruh kepada rakyat. Bimala Kasturi Verasami ada laporannya. Jendela yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi platform penambahbaikan komunikasi digital negara di bawah rancangan Malaysia ke-12. Pelan ini akan dilaksanakan secara berfasa, iaitu fasa 1 dan 2.
Dalam temu bual eksklusif saya bersama Ketua Pegawai Eksekutif Celcom Aziata Berhad, Idham Nawawi berkata, perhatian penuh diberikan dalam memperluaskan liputan mudah alih 4G di seluruh negara bagi fasa 1 yang sudah dimulakan pada 29 Ogos lalu. Yang pentingnya, kami juga akan melihat dari segi kualiti jalinan ini, dari segi signal strength, supaya pihak-pihak pendalaman also akan mendapat servis yang sebaik mungkin. Selain itu, peralihan kepada industri 4.0 meliputi teknologi 5G, kecerdasan buatan dan internet kebendaan turut diberi tumpuan. Meski syarikat mengalami kesukaran untuk membawa infrastruktur komunikasi ke kawasan pedalaman berikutan keadaan geografi, namun firma telekomunikasi itu akan berusaha memastikan penyediaan liputan rangkaian berkualiti. Celcom juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak mobile operators yang lain, kerana sebahagian daripada tempat-tempat yang amat mendalam memerlukan kos yang tinggi. Jadi kami akan sama-sama sharing of our infrastructure. Rakyat pula diminta memainkan peranan dengan menggunakan infrastruktur digital disediakan secara menyeluruh dan menggunakan peranti bersesuaian agar dapat menikmati perkhidmatan secara optimum. Inisiatif kerajaan dan pihak terlibat ini bagi menyediakan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi kepada pengguna. Vimalah Kasturi Wirasami, Berita RTM. Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB melanjutkan tempoh moratorium selama 3 bulan berakhir 31 Disember ini. Lanjutan itu untuk pembiayaan perniagaan rakan usahawannya, kira-kira 1,963 penerima dengan anggaran nilai bayaran balik pinjaman sejak dimulakan April lalu sebanyak RM155 juta. Jadi PUNB kita bagi kepada semua. Secara automatik kita bagi. Sebab kita buat dasar ini kerana kita sendiri melihat ramai usahawan di bawah PUNB ini memang terkesan apabila berlaku COVID-19. Tan Sri Noh menyatakan perkara itu selepas melawat premis perniagaan rakan usahawan PUNB Petronas Auto Expert at Auto House KL di Shah Alam mengenai pembiayaan Bumiputra Relief Financing BRF. Setakat 25 September lalu, 3,000 permohonan diterima PUNB. Daripada jumlah itu, PUNB telah meluluskan 87 permohonan membabitkan pembiayaan lebih RM31 juta, selebihnya dalam proses dan ditolak kerana tidak lengkap. Permohonan BRF masih dibuka kepada usahawan yang terjejas COVID-19 dengan keseluruhan pembiayaan RM200 juta. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Kita mulakan dengan sukan permotoran. Prinsipal Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT, Datuk Razlan Razali berpuas hati dengan keputusan keseluruhan yang dicapai oleh pelumba dalam kelas MotoGP pada GP Catalunya semalam. Walaupun pelumba pasukan gagal meraih kedudukan podium pada kelas Moto2 dan Moto3, Datuk Razlan berkata kemenangan ketiga Fabio Quartararo dalam MotoGP musim ini telah menyuntik semangat positif kepada pasukan. Sebelum ini, Quartararo memperoleh kemenangan berturut-turut pada GP Spanyol dan GP Andalusia di Litar Jerez. Selain kembali memimpin kejuaraan dengan 108 mata menjelang GP di Litar Le Mans. Pelumba Perancis berusia 21 tahun itu yang memulakan perlumbaan di petak hadapan memaparkan prestasi cemerlang dengan mengekori rakan sepasukannya Morbidelli sehingga pusingan ke-8 sebelum memintas dan memenangi perlumbaan ketiganya musim ini dengan catatan mas 40 minit 33.176 saat dalam perlumbaan 24 pusingan itu. Kejuaraan dunia MotoGP akan diteruskan dengan GP Perancis di Litar Le Mans pada 9 hingga 11 Oktober.
Dan bola sepak Liga Super, Sabah menggunakan peluang beraksi di halaman sendiri sebaiknya apabila berjaya melakar kejutan dengan menewaskan Melaka 3-2 di Stadium Likas malam tadi. Turun selaku pelawat mendahului hanya selepas 15 minit perlawanan selepas penyerangnya Uche Akbar menyambut hantaran Syafiq Rahim sebelum menyudahkan untuk gol sulung Melaka. Kedudukan 1-0 hanya bertahan 9 minit apabila Dennis Bushening meledak gol penyamaan pada minit ke-24. Bagaimanapun, Sony Norda meledak gol kedua Melaka di penghujung babak pertama dan kembali mendahului dengan keputusan 2-1. Skrip berbeza ditampilkan Sabah pada babak kedua apabila tampil lebih garang dengan menyumbat 2 gol dalam tempoh 8 minit sekali lagi menerusi Bushening pada minit ke-64. Disusuli sepakan penalti Rodoljub Pavonic pada minit ke-72. Keputusan itu kekal sehingga whistle penamat. Buat ketika ini Sabah berjaya keluar daripada zon penyingkiran namun masih lagi belum selamat daripada prospek penyingkiran. Kini anak buah Zainal Abidin Hassan itu kekal menghuni tangga ke-7 Liga Super dengan 11 mata untuk mengetepikan Selangor menerusi perbezaan jaringan. Dalam aksi Liga Perdana, Kelantan United pula gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tumpas 2-3 kepada Terengganu 2 dalam aksi di Stadium Sultan Muhammad ke-4 malam tadi. Minit ke-16, Kelantan United di depan setelah hantaran lintang Alif Romli gagal ditangkap kemas. Syafawi membuka ruang luas buat Khairul Izwan Rosli melepaskan half volley kencang menggegarkan gawang Terengganu FC 2. Engku Muhammad Syakir menyamakan kedudukan pada minit ke-22 dengan rebatan rendah ke gawang KUFC sekaligus menewaskan penjaga gol Syahrizan Ismail. Tidak sampai seminit, Jordan Mintah melakukan lob cantik menewaskan Syahrizan Ismail buat kali kedua. Memasuki masa tambahan, Jordan Mintah bijak membaca kesilapan komunikasi pertahanan dan penjaga gol Kelantan United untuk gol ketiga Terengganu 2. Muhammad Syafawi tewas kali kedua pada minit ke-62 melalui sepakan penalti gas sama setelah Fazrul Amir dibentis dalam kotak penalti. Keputusan itu kekal hingga tamat perlawanan menyaksikan Kelantan United kempunan meraih 3 mata. Susulan perkembangan terbaru pandemik COVID-19 di Sabah, perintah kuarantin yang diwajibkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN kemungkinan besar akan mempengaruhi perjalanan baki 2 perlawanan Liga Malaysia 2020 membabitkan pasukan Sabah. Antara saingan terdekat melibatkan pasukan Tabadau adalah menentang pasukan bola sepak Johor Darul Takzim JDT yang dijadualkan pada 2 Oktober di Stadium Sultan Ibrahim dan pasukan UiTM FC pada 10 Oktober di Stadium Likas. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Ebi Gani Hassan menjelaskan setakat ini tiada sebarang perubahan dalam jadual Liga dan pihaknya akan mengikuti rapat perkembangan terbaru. Kami masih mengekalkan lagi jadual seperti mana biasa. Dan kemungkinan ada terdapat perubahan-perubahan jadual dari semasa ke semasa dan kita akan menghubungi pasukan-pasukan yang terlibat untuk perlawanan pada minggu yang akan datang ataupun minggu ini. Pengumuman terbaru pihak kerajaan Sabtu lalu bahawa bermula 27 September sehingga 10 Oktober setiap ketibaan dari negeri di bawah bayu perlu menjalani prosedur kuarantin. Melaka bakal menjadi pasukan pertama yang akan melalui prosedur kuarantin selepas mengharungi perlawanan ke-9 Liga Super yang menyaksikan mereka tewas 2-3 di Stadium Likas malam tadi. Ia bakal mengganggu persiapan pasukan Melaka menjelang saingan menentang Kedah di Stadium Darul Aman Jumaat ini. Sebagai persediaan menjadi tuan rumah penganjuran Sukan Malaysia SUKMA 2024, sebuah stadium dan kompleks sukan lengkap dengan pelbagai kemudahan bernilai RM600 juta bakal dibina di Bukit Merbau, Pasir Putih, Kelantan tahun depan. Pengurusi Jawatankuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Kelantan, Wan Roslan Wan Hamad berkata pembinaannya bertaraf antarabangsa meliputi sebuah kompleks sukan tertutup, kompleks sukan renang dan sukan menembak serta velodrom. Selain kemudahan itu akan menjadi pusat riadah kepada penduduk Kelantan selepas digunakan bagi tujuan SUKMA ke-22. Pihaknya bersama unit perancang ekonomi negeri UPEN Kelantan sudah melawat Johor yang sedang mengendalikan SUKMA ke-20 bagi melihat pengurusan tempat yang dilaksanakan. Dan insyaAllah sudah disiapkan VM. Kemudian kita angkat kepada Jemaah Menteri untuk mendapatkan respon ataupun seberapa banyak kerajaan mampu memberikan sumbangan kepada Kelantan dalam persiapan membina infra
Kemudian mungkin minggu depan Exco yang ke depan ni kita akan tubuh Sekretariat Sukma yang ke-22. Jadi sekretariat inilah yang akan memikir untuk menyiapkan infra-infra. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar pembangunan kejurulatihan bola sepak remaja 2020 di Kota Baru. Dalam pada itu, Wan Roslan menjelaskan kerajaan negeri menerusi MSN Negeri sentiasa bekerjasama dengan program pembangunan bola sepak negara NFDP dalam memperkasakan bola sepak di Kelantan. Kementerian Belia dan Sukan KBS disarankan segera mewujudkan satu jabatan tetap yang berperanan mendapatkan data khusus dan lengkap bertujuan membangunkan industri sukan di Malaysia. Menurut Pengarah Urusan Universal Fitness and Leisure Sdn Bhd UFL, Datuk Radhakrishnan, mengambil kira situasi semasa COVID-19, data diperoleh mampu digunakan KBS untuk mengenal pasti jumlah tepat pemain industri yang terkesan dan apakah bentuk insentif yang sesuai perlu diberikan. Tambah Datuk Rada, KBS seharusnya mempunyai organisasi khusus bertujuan memajukan industri sukan seperti dilakukan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama yang diwujudkan bagi memajukan sektor pertanian. So dalam semua kementerian ada satu organisasi yang akan advise kementerian the issues problem. Oleh KBS dalam kementerian sukan tak ada satu organisasi private sector yang work together, yang boleh kerja dengan kementerian, understand the problem, understand what is needed, what support, what incentive is needed, work together and then come up with program. Datuk Radhakrishnan ditemui RTM secara eksklusif di pejabatnya di Seri Damansara. Tambahnya, segmen sukan melabuhkan tirainya, teruskan sokongan anda kepada atlet negara. Seterusnya kita kembali bersama dengan Syahril dan juga Mac. Silakan, selamat malam. Membawa binatang menggunakan motosikal biasa kita dengar atau tonton, tetapi melarikan seekor buaya menggunakan motosikal memang sesuatu yang amat jarang berlaku. Di Mexico City, seorang lelaki dilihat mengarahkan rakannya meletakkan buaya sepanjang 2.4 meter di atas tempat duduk motosikal sebelum membawanya pergi. Tindakan itu dikecam pengguna media sosial dan mendesak pihak berkuasa memburu suspek untuk diambil tindakan. Selepas 38 tahun diculik, sepasang suami isteri warga emas akhirnya bertemu semula dengan anak lelaki mereka. Menurut laporan Daily Mail, pasangan warga emas itu tidak pernah berhenti berdoa agar anak mereka, Jin Shui, yang kini berusia 40 tahun dapat ditemui satu hari nanti. Shui didakwa diculik pada 12 Mei 1982 di kediaman mereka di wilayah Shaanxi, Barat Laut China. Polis berjaya menjejak semula Shui menerusi padanan maklumat daripada pusat ujian DNA. Anak beranak itu disatukan pada Khamis lalu. Sebagai apresiasi kepada petugas barisan hadapan menepani penularan COVID-19, 6 pengarah terkenal bergabung tenaga menghasilkan filem bertaraf mega Juang. Projek pembikinan filem bernilai 6 juta ringgit itu dijayakan menerusi kerjasama 3 syarikat perfilman tempatan membabitkan 100 barisan artis dan 200 kru produksi. Mereka ialah Rosham Noor dari Suhan Movies, Matt Lai dari Asia Tropical Films dan Jack Lim dari The Film Engine. Menurut Rosham, kerjasama Mega untuk menghasilkan naskah Juang bakal mencipta sejarah tersendiri kerana kisahnya yang berkisar tentang perjuangan menghadapi COVID-19 amat bermakna untuk rakyat Malaysia. Mahalnya naskah Juang ini akan menjadi satu arkaif kepada rakyat Malaysia. Bakal menjadi satu rujukan kepada rakyat Malaysia untuk orang yang hari ini, esok, lusa dan seterusnya. Dan itulah yang saya harapkan berlaku. Sebab itulah saya dapatkan khidmat 6 pengarah ini yang hebat-hebat ni, dan saya amat percaya kewibawaan mereka untuk menghasilkan naskah-naskah yang hebat ini. Dan saya harap naskah yang akan dibentangkan kepada penonton rakyat Malaysia ini menjadi satu naskah yang make believe, dipercayai. We want to express our gratitude and appreciation to all these frontliners throughout the whole movie.
And also, it's a collaboration of the industry, the film industry, and then to present to all the rakyat Malaysia. That's the value of Juang. Juang dijangka menemui penonton pada suku pertama tahun depan, kini dalam proses pembikinan. Filem itu diarahkan 6 pengarah terkenal iaitu Aziz M. Osman, Yusri Abdul Halim, Kabir Batia, Osman Ali, Matt Lai dan Irma Fatimah. Harapan saya satu saja. Saya rasa kami semua, the producers, the director akan berjuang untuk memastikan Juang ini menjadi sebuah naskah yang akan menjadi sejarah di dalam Malaysia ini, yang mana kita dedicate, kita contribute ini khusus untuk rakyat Malaysia kat luar sana, dan saya harap rakyat Malaysia menghargainya. Ini antara produksi ataupun kerjasama paling besar. Kita bersama dengan 200 kru, kita bersama dengan 100 pelakon dan juga 6 director. Ini kerja yang luar biasa pada saya. So sebab tu saya rasa ini kerja yang membuatkan Malaysia akan buka mata. So kita boleh kerjasama dalam keadaan yang besar, dan juga kita tengah buat sejarah di samping kita melakukan filem sejarah. Selain Zizan Razak, pelakon lain yang turut menjayakan Juang ialah Zul Arifin dan Jack Lim. Baik, berita perdana edisi 28 September berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Ya, teruskan patuh SOP PKPP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan jumpa lagi.